Hello guys, Assalamualaikum. So, selamat malam. Sorry lambat hari ni start kita punya live. So, minta tolong korang semua untuk like dan share Bo punya live malam ni. Alright. So, minta tolong guys. Sorry atas lambat. Okay. Bo tengah set up PC dia. Alright. Sorry guys, sorry. Tak apa, ni sekarang Bo dah settle. So, kita akan start lah kelas kita sekejap lagi. So, minta tolong guys korang share dulu. Selamat datang. Okay, selamat datang guys. So, apa persediaan korang untuk live malam ni? Okay, so far Alhamdulillah Bo dah berjaya siapkan slide untuk kita punya live. Okay, so minta tolong untuk korang semua share, komen dan juga spread the live lah. Minta tolong share guys. So Bo bagi masa dalam pukul 9.40 kita akan start kita punya kelas. Okay, 9.40 kita akan start kita punya kelas. So minta tolong sebab Bo pun tengah nak blasting dekat group. Okay, minta tolong guys, minta tolong untuk share. Thank you so much pada 100 orang malam ni. Jom guys, jom. So Bo tunggu dulu korang siapkan. So bagi Bo sikit masa untuk Bo set up. Okay, kejap Okay guys, so Assalamualaikum. Apa khabar? Suara jelas tak? Suara jelas tak? Minta tolong komen sebab Bo nak tengok suara jelas tak. Okay, suara jelas tak? Dan juga apa nama ni, view semua okay tak? Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi dan juga selamat malam. Guys, first thing first, minta tolong untuk korang share. Okay, sorry sangat-sangat sebab apa nama ni, Bo lambat sikit sebab Bo ada buat setup meeting tadi. So setup benda ni sekali. Okay, so kita tunggu sikit lagi. Kita bagi semua orang masuk. Sebab apa malam ni Bo nak sembang ataupun kita nak bercerita tentang advanced trendline dan juga SNR breakout. Okay, dia nampak simple tapi actually dia very very powerful lah. Okay, so minta tolong korang share dulu. Okay guys, minta tolong share dulu. Okay, so sekarang ni yang ada dalam live kita semua, apa khabar? Sihat? So Bo harap doakan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, so malam ni live kita nak start. Okay, kita nak start tentang Bo Belfort Advanced Class yang Bo adakan pada malam ni, iaitu 11 hari bulan Februari 2021. So minta tolong kepada semua orang untuk ambil pen dan juga kertas. Okay, ambil pen dan juga kertas supaya korang prepare apa yang akan Bo ceritakan kepada korang, ilmu yang akan Bo ceritakan pada malam ni lah. Okay, first thing first, okay, semua jelas Okay, so kalau semua jelas, Bo nak bagi introduction dulu. Okay, pada yang baru masuk Bo punya kelas, okay, malam ni kita nak bercerita tentang salah satu benda basic, iaitu trendline dan juga SNR, tetapi kita buat dia lebih detailing. Okay, yang mana detailing ni kita nak cari di manakah entry point yang lebih tepat. Itu yang pertama. Di manakah kita nak cari confirmation yang tepat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila masa kita nak entry at the right time, at the right place. Okay, itu adalah tujuan Bo buat advance lah pada malam ni. So guys, Bo harap korang semua dapat get ready dengan nota. Kalau korang boleh screenshot Bo punya apa nama ni, view malam ni. So minta tolong korang semua prepare dan juga mudah-mudahan dapat hadam dengan apa saya punya penyampaian pada malam ni. Okay, so we start our class tonight. So saya nak ucapkan thank you so much. Jadi kalau korang rasa macam tak faham, korang boleh tinggalkan komen untuk Bo baca dan kita akan bagi penjelasan sekejap lagi. Okay, so kita nak start kelas kita. Make sure korang ready. So are you ready guys? Kalau korang ready, minta tolong untuk komen ready. Bo tunggu korang komen, Bo jalan. Waalaikumsalam guys, waalaikumsalam. Okay. Okay guys, so nampaknya ramai dah bersedia.
Okay, ramai dah bersedia. So I think kita boleh mulakan kelas kita pada malam ni. So thank you so much pada 183 orang yang join Bo punya live. Okay, thank you so much. Okay, so first thing first, malam ini kita nak bercerita tentang advanced trendline. Okay, Bo nak start tau. Bo nak start. So korang semua get ready dengan pen dan juga kertas lah. Okay, malam ni Bo nak start. Kita nak cerita tentang advanced trendline. Okay, dalam advanced trendline ni kita ada cara marking, kita ada tahu bila nak entry dan juga apa confirmation yang menentukan advanced trendline ini terpakai. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan ada SNR breakout, which is kita ada support become resistance yang pertama. Yang kedua, kita ada SBR yang kedua. Dan yang ketiga, kita nak cari confirmation entry bila masa sesuai untuk kita entry di kawasan SNR breakout. Okay, so kita tak perlu tunggu lagi. Nampaknya kita akan start terus kita punya session pada malam ni guys. Okay, so thank you so much. Let's go. Alright, so untuk trendline, penting kita nak cari kepentingan di mana kita nak cari entry. Okay, kita nak cari kepentingan di mana kita nak entry. Okay, apa fungsi trendline? Okay, Bo kat sini nak jelaskan apa itu fungsi trendline. Trendline ini adalah mengenal pasti arah yang sedang berlaku dalam sesebuah pair yang kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, penandaan trendline kita ni mestilah dilakukan pada time frame H4 dan juga H1. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tapi apabila kita masuk kepada penandaan advance, kita perlu tengok di time frame M15. Okey, itu adalah syarat-syarat untuk kita kenal pasti trendline. Okey, dan juga akan masuk kepada trendline advance. Okey guys. So kalau korang tengok dekat Bo punya nota kat bawah ni, okey, kalau korang tengok kat Bo punya nota, okey, korang tengok sini. Okey. Kalau korang tengok kat sini, okey. Kat sini ini adalah contoh trendline uptrend. Okey, kat sini adalah contoh trendline uptrend, which is bila kita uptrend kita fokus kepada buy. Okey, kat sini Bo dah tuliskan kita fokus kepada buy. Alright. So, bila buy, kita akan nampak pergerakan dalam trendline ni semakin lama semakin menaik. Okey, itu yang pertama. Kita kenal pasti dulu trendline ni dalam keadaan menaik. Okay. Bila kita dah kenal pasti keadaan dia ataupun trend dia, barulah kita tarik kita punya trend line. Which is trend line ni kita tarik trend line ni dekat bahagian bawah. Okay. Kalau uptrend kita akan tanda di bahagian bawah yang berbentuk V. Okay. Kita akan tanda di kawasan yang berbentuk V. So jadi dekat sini kawasan yang berbentuk V adalah di sini. Ni yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Betul? Okay. So ini adalah kawasan-kawasan yang perlu kita bagi perhatian untuk kita fokus untuk entry buy. Sebab apa? Ini adalah dalam range ataupun proses uptrend. Okay. So bila kita tengok dekat sini, kita akan nampak setiap kali price ataupun 1 point ataupun 2 point dia sentuh, price masih lagi membuat pergerakan menaik. Sebab apa? Dalam trendline, at least kita mesti ada satu method which is entry at the third point. Okay, kalau korang nak entry at the first, second pun tak ada masalah. Tapi bila korang dah jumpa third point, that is the very strongest ataupun the valid entry ataupun the valid place untuk kita entry lah. Okay, so kat sini korang nampak, okay, Bo dah bulatkan kat sini. Ini adalah entry point 1. Sekejap, ni adalah point 1. Ni point 1. Lepas tu kat sini kita ada 2. Dan kat sini kita ada point 3. So kat point 3 ni kita entry buy. Okay, ini adalah cara pembacaan untuk trendline uptrend. Okay, jelas tak? Okay, jelas tak? Kalau jelas minta tolong komen. Okay, ini adalah untuk uptrend. Manakala kalau downtrend, kita akan tanda di kawasan bucu berbentuk A. Okay, okay, kita akan tanda di kawasan berbentuk A. So berbentuk A ni kat atas ni. Korang nampak tak? Ini yang pertama, yang ni yang kedua dan ni yang ketiga. Okay, so bila kita tengok macam ni, korang akan tengok, okay, kat sini kita ada entry point yang pertama, entry point yang kedua dan entry point ketiga. So untuk entry point 1, 2, 3 ni semua valid untuk kita sell. Sebab apa? Kita dah nampak kawasan projection dia adalah downtrend. Okay, kita dah nampak projection dia adalah kawasan downtrend. Okay, ini adalah konsep ataupun method yang korang perlu apply dalam korang punya trading. Okay, itu yang korang kena pay attention lah, gila-gila. Okay,
So, dalam advanced trend line, kita akan mapping benda yang sama sehingga time frame M15. Okay, sebab itu saya cakap, tetapi bila kita masuk pada advance, okay, kat sini saya mapping tetapi bila kita masuk advance, mapping kita akan ditanda sebab apa? Di time frame yang kecil. Time frame kecil ni sebenarnya dia melengkapkan pergerakan bagi time frame yang besar. Okay, dalam trend line pasti akan ada trend line lagi. Okay, itu adalah penjelasan yang pertama lah. Okay, so TF berapa yang sesuai, macam saya nyatakan kat sini, kita ada H4 dan juga H1. Itu untuk penandaan mengenal pasti arah. Tapi bila kita mapping advance, kita akan cari sampai M15. Sebab apa? Kita nak kenal pasti setiap pergerakan menaik dan menurun tu pasti ada tempat yang membuat pergerakan harga yang besar. Okay, right. So jelas tak jelas? Okay, jelas So bila kita nak entry, bila dah siap kenal trend line. Okay, jawapan dia adalah penting sekali untuk advance trend line. Setiap point yang ketiga trend line, kita akan entry. Okay, bila kita entry kat sini, dia ada dua sebab. Yang pertama, kita kena tengok ada confirmation. Okay, confirmation yang mana terdiri, yang mana terdiri daripada rejection atau breakout. Okay, ini adalah penjelasan dia. So minta tolong korang salin nota ni. Okay, minta korang salin nota ni. Confirmation yang terjadi terdiri daripada rejection ataupun breakout. Okay, itu yang pertama. Okay, so dah kenal. Okay, korang dah kenal pasti dalam kita punya perbentukan. Alright. Okay, so now kita try pergi pada chart. Kita tengok pada chart dulu. Macam mana yang kita katakan kita boleh tengok pergerakan market. Okay, kita tengok apa nak tengok malam ni. Saya pilih chart jap. Okay, so kita akan try tengok. Okay, so far korang nampak tak Bo tengah share pasal trading view. Okay, sekarang ni nampak tak? Okay, Bo nak tanya, korang nampak tak screen? So first thing first, Bo nak tanya, sebab Bo sekarang dah buat screen view pasal trading view. Gitu. Okay, so korang nampak tak? Okay, nampak Alright, so dekat sini, first thing first, kita tanda dulu kita punya kawasan support atau bukan support. Kita tanda dulu kawasan trend line kita. Okey, dekat dalam ni kita perlu tanda dulu kawasan trend line kita. Jadi, macam mana nak tanda? Kita cari kawasan-kawasan yang membuat low ataupun higher low yang ada di dalam pergerakan market. So, first thing first, kita akan buka dulu H4. Okay, kita buka H4. So, kat sini kita akan detect. So, kat sini senang kita nak detect. Okay, kita nak detect market. Alright. So bila kita dah detect market, so kita nampak kat sini, ini adalah kawasan ataupun ini adalah point yang mana kita nampak dia membuat satu kawasan rendah yang pertama. Okay, kawasan rendah kedua. Lepas tu kawasan rendah yang kedua. Okay, so sekarang ni kita nak tengok macam mana trend line ni berfungsi. Okay, alright. So kita akan tarik daripada point yang pertama hingga point yang kedua, tarik ke atas. Okay, sekejap Okay, tarik ke atas. Okay, so dekat sini korang nampak. Okay, kat sini korang nampak dekat time frame H4 kita nampak satu pergerakan trend menaik. Kemudian dekat sini kita ada satu breakout. Okay, untuk tengok breakout tu kita tengok di kawasan H1. Okay, so kalau korang perasan, this is the first point. Okay, second point, dan dekat sini kita ada third point. Okay, tapi third point kita ni dia ada satu kawasan breakout. Okay, bila dah ada breakout ni, so maknanya price mungkin ataupun dia nak bagi tahu hint dekat kita yang mana price nak berubah arah. Okay, kemungkinan lah untuk EU ni saya nampak kemungkinan dia nak membuat satu retracement yang besar sebelum dia sambung semula kenaikan dia. Tapi sekarang ni kat sini korang kena tengok price dah naik satu touch, dua touch, dan yang ketiga dia breakout. Dia bila breakout dia akan membuat apa? Pull back. So kat sini kita nampak dia breakout. Okay, dia breakout kat sini. And then dia sambung balik pergerakan dia menaik. Sebab apa dia sambung balik pergerakan dia menaik? Dia mencari balik semula kawasan trend line yang kita marking ni. Okay, so dia ada 1, 2, 3 kat sini breakout. So dia berubah, dia cari yang kat atas ni punya trend line.
Okay, dia cari dia punya kawasan trendline atas ni, and then baru dia akan turun balik. Sebab apa kita tengok macam ni? Okay, sebab apa kita nampak pergerakan dia ni dah breakout dan dia akan turun. Kalau kita tengok di daily, okay, kalau kita tengok dekat daily, dekat sini korang akan nampak betul-betul dia mencapai kawasan resisten tau. Bila dia capai kawasan resisten, korang tengok, aduh, sangkut lah. Okay, korang tengok, betul-betul dia dapat dekat bahagian shadow. Pucuk ni, kalau siapa dapat entry belah atas tu, kita kira dia sebagai entry dekat pucuk. Okay guys. Okay, so kita tengok balik dekat time frame H1. Okay, so korang nampak ngam-ngam dia masuk dalam zone. Kemudian dia sekarang ni tengah membuat penurunan lah. Okay, untuk menggunakan advanced trend line, okay, saya remove dulu drawing ni. Okay, saya remove dulu drawing. Okay, so untuk penandaan trend line advance, korang buka dekat M15. Okay, bila buka M15, okay, kita akan marking satu persatu kita punya trend line. Okay, kita akan nampak dulu pergerakan downtrend, kat sini uptrend. Okay, so korang kena ambil juga penandaan downtrend ni. Ambil daripada shadow to shadow. So tarik. Okay, nampak? Satu, dua, tiga. Satu, down. Dua, down. Tiga, down. Masuk yang keempat, dia breakout. Nampak? Masuk yang keempat, dia breakout. Ini dia masuk, dia nak tukar arah. Tapi dia ada buat rejection dan dia touch balik. Dan dekat sini, kawasan trendline ni, dia dah bertukar fungsi. Okay? Dia dah bertukar fungsi. Daripada dia downtrend, dia berubah menjadi uptrend. Okay? Dia berubah menjadi uptrend. Sebab apa? Kat sini kita nampak ada satu breakout. Dan kat sini kita nampak ada satu kawasan resistant ataupun yang dah bertukar menjadi support. Okay, so apa yang dia nak buat sebenarnya ni, Bo? Okay, kalau kita tengokkan, price dah sampai dekat kawasan resistant daily tau. Kawasan resistant daily belah atas ni. So bila dia dah sampai resistant, kemungkinan price yang dekat sini dia akan jatuh semula mencari dia punya previous support. So kita assume untuk dia jatuh. Okay, kita assume untuk dia jatuh daripada sini, dia akan jatuh ke sini. Sebab apa? Dia mesti nak cari support dia semula. Okay, ini yang kita katakan sebagai advance. Ni yang pertama. Okay, yang kedua, kalau korang nak advance betul-betul, kita kena tanda penandaan trend line ni dalam trend line. Okay, so kat sini kita nampak ada point 1, point 2, point 3. Korang tarik trend line. Okay, nampak tak? Dia membuat satu bentuk segitiga, and then price membuat compression. Tengok kat sini, ngam-ngam. Dia masuk dalam bentuk segitiga, berlaku breakout, dia masuk semula, dan kat sini nampak dia membuat satu kawasan support yang baru dan price pun naik sehingga mencecah ke kawasan resistance daily. So my prediction adalah untuk EU ni dia akan jatuh balik. Okay, my prediction untuk EU dia akan jatuh balik. Hopefully dia akan jatuh dan dia mencari semula ke kawasan support ataupun dia mencari semula ke kawasan ni, kawasan pertembungan trendline 1 dan 2 ni. Okay, ini adalah contoh lah. Alright, so yang pertama jelas ke tak jelas guys? Okay, minta tolong untuk komen, jelas ke tak jelas untuk penandaan trendline. Okay, ni baru satu pair. Kita nak tanya dulu korang faham ke tak? So minta tolong untuk komen guys. Thank you so much, 235 views. Thank you guys, thank you yang support Bo Belfort. Thank you so much. Alright, so minta tolong untuk komen apa yang korang rasa tak jelas tentang trendline ni. Dia sebenarnya dalam trendline advance ni, dia dalam trendline ada trendline. Itu cerita dia. Okay, itu cerita dia. Waalaikumsalam. Okay, okay, semua jelas semua faham. Alright, so ini adalah cara penandaan trendline advance, yang mana dalam trendline walaupun dia downtrend, kita nampak dia akan membuat uptrend. Sebab apa? Kat sini dia punya compression zone dia dah pecah, ataupun kawasan bentuk segitiga ni dah pecah. So dia akan fly. Kalau dia pecah bawah, dia akan junam lagi. Itu sahaja cerita dia. Okay, lagi satu, kalau dekat F15 ni kita tak tengok pun confirmation. Tengok dekat H1. Kalau price ni turun, dia buat shadow je, ini kita panggil sebagai rejection. Okay, so far jelas Okay, faham? Okay, so far faham Good. So kita akan rest dulu dekat tajuk advanced trend line ni. Alright, so bila kita rest, kita balik semula pada nota yang lama lah, kan? Okay, kita balik semula pada nota yang lama. Okay guys, sekarang ni korang tengok dekat saya punya nota. Okay, korang tengok dekat saya punya nota. Okay, korang tengok dekat atas ni. Apa dia? Belum lagi. Okay, alright, so korang tengok dekat sini.
Okay. Sama Bo, macam saya mapping sebelum ni. Tanya Alif. Yes, baguslah kalau dapat sama mapping kan. Afiq Aikal Pening, jangan pening-pening. Tengok balik video yang saya buat ni. Sebab apa saya takkan delete video ni. Korang tengok balik and korang kena fikir. Kenapa Bo boleh tanda macam tu okay. So, let dulu. Saya tak nak tengok pair-pair lain. Kita fokus dulu. Kita fokus dulu macam mana kita nak kenal pasti kawasan-kawasan tu valid ke tidak untuk kita entry. Okay. Okay guys. So, kita back kat sini. Okay, ini adalah nota yang baru. Okay, minta korang tolong salin. Yang mana kita nak bercerita pasal breakout dan juga rejection. Okay. Untuk cerita pasal breakout dan rejection ni, korang rasa benda ni senang, betul tak? Memang nampak senang. Okay, tapi macam mana kita nak tahu pergerakan market tu ataupun candle tu telah membuat satu breakout ataupun satu rejection. Okay. So, mari kita pergi dekat kita punya nota dan korang kena tengok yang saya dah tulis ni mengenai breakout dan juga rejection. Okay. So, bila kita tengok breakout, kita kena faham dulu apakah maksud breakout. Okay. Maksud breakout ini adalah body candle, okay, close di luar kawasan trendline ataupun SNR. Okay, contoh. Okay, ini adalah kawasan support dan juga resistance. Okay, kat sini kita ada resistance dan kat bawah ni kita ada support. Okay, price bergerak dalam kawasan support resistance. Okay, tiba-tiba dekat bawah ni price telah break kita punya kawasan support. Okay, bila dia break kawasan support bermakna price akan cuba untuk merubah ataupun berubah daripada dia sedang menaik kepada dia akan mencari penurunan. Okay. So, bila kita nampak satu candle close di luar kawasan SNR ataupun trendline, so itu memberi tahu kita satu hint yang mana okay bro, ni kita nampak uptrend ni, tapi bila nampak breakout ni, oi, dia nak ubah kepada downtrend. Tapi bila? Bila tu kita kena tunggu confirmation. Sebab apa? Bila berlakunya breakout, korang fokus kepada kawasan body candle yang terkeluar. Okay. Bila ada breakout, okay, CFA untuk pakai CFA breakout. Okay, CFA breakout adalah breakout, pullback, entry. Okay. So, ini adalah CFA yang kita akan gunakan macam mana kita nak entry di kawasan breakout. Breakout, pullback dan entry. So, kat sini kita kena tunggu apakah price nak buat. So, kat sini kemungkinan price akan turun. Dia breakout. Kemudian dia akan pull back. Dan dekat sini kita akan entry untuk sell. Sebab apa? Kawasan dah berubah daripada support bertukar menjadi resistance di sini. Okay, itu adalah CFA breakout. Okay, itu CFA breakout. Yang kedua, kita pergi tengok pula apa yang dikatakan dengan rejection. Okay, apa yang kita katakan dengan rejection. So, rejection bermaksud candle breakout tadi dipatahkan oleh candle selepas dia. Okay, contohlah. Contoh kat sini korang tengok Korang tengok contoh kat sini. Okay, kat sini korang tengok contoh price naik dan kemudian dia buat breakout. Okay, kat sini price cuba buat breakout ke bawah. So, kita mungkin assume dia, oi, ni aku nak sell. Tetapi, kita kena tengok candle selepas dia. Okay, bila kita tengok candle selepas dia, candle yang kedua itu, warna biru ni, dia masuk semula dalam kawasan SNR. Which is, dia dah mematahkan momentum sell ataupun breakout yang ada di candle warna merah. So, bila terjadinya kawasan macam ni, so kita fokus balik kepada fungsi support dan juga resistance, iaitu kita fokus semula dalam bentuk buy. Okay, ini kita panggil dia sebagai rejection ataupun fake breakout. So, bila kita panggil kawasan ini adalah rejection, okay, bila kita panggil kawasan ini adalah sebagai rejection, sekejap. Okay, bila kita panggil kawasan ini sebagai rejection, so kita kena tengok. Kita kena tengok macam mana yang dikatakan dengan rejection. Okay, untuk rejection korang akan nampak, contoh kalau kat sini kita akan nampak candle ini dia akan menjadi seperti ini saja. Dia akan jadi macam ni. Sebab apa? Candle merah ni telah dimakan oleh candle biru. So, baki yang tinggal kat atas ni hanya menjadi ini saja. So, bila ada rejection macam ni, boleh kata 90%, okay, boleh kata 90% price akan naik semula. Okay, dia akan naik semula.
dia akan mencari kawasan resisten yang terbaru. Okey, ini konsep yang korang kena faham mengenai breakout dan juga rejection. Okey. So far faham ke tidak? Okey, so far faham ke tidak? Minta tolong komen guys. Okey, untuk rejection dia time frame berapa? Kita depends pada time frame yang kita buat analisis. Okey, contoh kita buat di time frame H4 dan juga H1. So rejection tu kita tengok di time frame H1. Okey. Kalau korang jenis scalper ataupun scalping ke apa, korang pula tengok dekat time frame yang lebih kecil. Okey, contoh untuk intraday H4 dan juga H1. So rejection dia kita cari di H1. Kalau scalping M15 dengan M5. Okey. So bila dah ada M15 dan M5, kita tengok direction di M15, tapi dia punya apa nama ni? Rejection dia kita tengok di M5. Okey. I see. Okay, untuk confirmation breakout dan rejection ni, tengok pada time frame yang kita kaji. Guys, itu yang paling penting. Sebab kita kat sini semua adalah intraday, okay? Bo sendiri adalah intraday trader. So, Bo akan refer di time frame H4 dan juga H1. Okay? H4 dan juga H1. So, Bo akan tengok kawasan rejection mana. Mestilah di H1. Okay. So, macam ni contoh Bo tunjukkan. Kejap. Okay, Bo cuba tunjukkan kejap. Right. So, kita tengok balik penandaan untuk EUR USD tadi. Okay, sekarang ni kita nampak. Okay, price nampak tak? Okay, korang tengok dekat candle-candle yang tinggal shadow je. Tinggal shadow je ni. Ini yang kita panggil sebagai rejection. Dan dekat atas ni pun ada rejection. Kalau kita tengok H1, korang nampak dia dah tinggal shadow, betul tak? Tapi, kalau kita tengok di time frame yang lebih kecil, M15, ini yang saya maksudkan tentang candle breakout dipatahkan candle selepasnya. Tengok macam mana EU dia drop balik. Okay, cuba korang tengok. Cuba fahamkan konsep yang Bo tunjuk ni. Okay, jelas ke tak jelas? Ini yang kita katakan sebagai penandaan rejection. Okay. Okay, korang tengok ni. Macam mana dia boleh drop balik kau-kau. Sebab apa? M15. Kita tengok. Okay, 1, 2, 3 tarik. Okay, lepas tu yang kedua 1, 2, 3 pun tarik. Okay, nampak? Kenapa dia boleh buy? Sebab kawasan kompres ni dia break. Okay, sekarang ni kenapa dia sell? Okay, kat atas ni tadi kita cakap ada apa? Ada kawasan resistance di daily. Okay, dan price cuba balik semula untuk berada di dalam kawasan support dia. Dia cuba balik, cari balik ni. Jika okay, korang pay attention jika kawasan candle merah ni dia break bawah ni, kalau dia break bawah ni, kita fokus untuk sell EU. Okay, kita fokus untuk sell EU. Okay, ini adalah cara kita untuk kenal pasti trendline. Okay, sebab apa kita dah nampak di time frame yang small time frame, korang nampak dia ada breakout dan juga fake breakout di time frame yang lebih besar. Okay, kalau kita tengok M15 kita nampak breakout. Okay, tapi bila kita tengok H1, kita nampak dia tinggalkan apa atas ni adalah shadow saja, rejection yang kat belah atas. So probability kemungkinan EU mungkin boleh drop lagi jauh. So forward lagi kita tengok. Tengok kat sini. Ni adalah kawasan resistance di daily H1. Previously kita ada resistance. So basically kat sini pun dia boleh membuat penurunan juga. Okay, jelas ke tak jelas? Minta tolong komen guys. Bo nak baca korang punya komen jap. Yes, bila breakout, okay, bila breakout, korang kena tengok next candle. Jangan terus entry tau. Bila ada breakout, make sure dia akan buat pullback. Okay, dan pullback dia tu, dia takkan makan balik candle breakout tu. Dia hanya balik semula ke kawasan utama dia saja. Okay, jelas? Dia akan jadi macam yang kat bawah ni. Dia akan jadi macam yang dekat bawah ni. Ni, dia akan jadi dekat sini. Okay. Ini yang saya maksudkan dengan breakout. Yang ni kita panggil dia sebagai rejection. Sebab apa rejection? Candle ni dah makan balik candle breakout. Kalau macam ni, dia breakout. Okay, contoh saya buat satu lukisan lah. Saya buat satu lukisan. Baru seronok, betul tak guys? Okay, ni contoh. Okay, ni contoh jahaja. Okay, ni turun bawah. Okay, kita sekarang nampak dia sebagai downtrend. Okay, tiba-tiba price dia berubah. Okay, dia berubah. Okay guys, kat sini Bo nak tanya, apakah dia? Apa nama candle ni? Cuba korang tulis.
Cuba korang komen. Apakah dia? Okay, minta tolong jawab. Minta tolong jawab. Okay, minta tolong korang jawab. Apakah candle yang Bo buat sekarang ni? Okay, jawapan dia adalah breakout. Yes, totally betul. Okay, jawapan dia adalah breakout. Okay, bila breakout, okay, bila breakout, so kita kena tunggu apakah yang akan terjadi. Okay, kita akan tunggu the next candle. Kita akan tengok balik candle selepas ni akan buat apa. Dia akan membuat satu kenaikan. Okay, kita dah nampak ni dah confirm breakout. Kemudian dia akan buat apa ni? Dia akan buat pullback. Okay, kat sini kita panggil dia breakout. Kat sini kita panggil dia breakout. Okay, tak jelas. Okay, kita ambil warna kuning. Ini kita panggil dia sebagai breakout. Okay, ni breakout. Lepas tu kat sini kita panggil dia pullback. So bila dia dah balik semula kat sini, fokus kita adalah untuk buy yang mana price akan naik semula. Okay. Alright, jelas. Ini adalah fungsi breakout. Okay. Tapi bila rejection, korang tengok, bila ada rejection, dia terus masuk makan candle breakout tadi. Kalau breakout, dia akan respect. Breakout, pullback, dia cari SNR, baru dia buy. Okay. Kalau rejection, dia breakout tapi dia masuk balik dalam kawasan SNR. Itu adalah rejection dan juga breakout punya perbezaan. So far jelas ke tak? Guys, minta tolong untuk share kita punya live malam ni dan juga minta tolong untuk share dan juga like. Okay, Bo target share malam ni jejak 50 orang share dan juga 100 like. Minta tolong guys, minta tolong untuk korang like dan juga share. Bo tunggu. Okay. Okay, pullback tu dia tak jenam balik ke tak? Bila dah ada pullback ni, dia akan fokus untuk meneruskan ataupun dia nak buat reversal. Bila dah ada bila dah ada rejection ni, maknanya dia nak sambung balik perjalanan. Bila breakout, dia nak buat reversal. Okay, dia nak buat perubahan harga. Okay, ni contoh. Okay, ni drawing Okay, sekali lagi saya jelaskan. Okay, dalam drawing yang saya lukis sekarang ni, ini kita panggil dia sebagai breakout setup. Okay, breakout setup. Sebab apa breakout setup? Dia ada breakout, lepas tu dia ada pullback, lepas tu entry. Ini adalah breakout setup. Okay, jelas? Okay, jelas tak? Okay, ini bila breakout setup, dia akan nampak macam ni. Dia akan break kawasan SNR. Kemudian candle warna merah ni, dia akan balik semula sentuh kawasan resisten. Tapi dia tidak akan masuk ke dalam kawasan resisten ni. Okay, so bila kita nak entry, korang fokus untuk entry di kawasan ni. Korang entry dekat kawasan ni. So bila entry kat sini, fokus kepada entry buy. Okay, ni fokus pada buy. Kita fokus pada buy. Okay, jelas ke tak jelas? Bo, kalau next candle after breakout tu dia tinggalkan shadow saja dalam kawasan tu, kira reject ke tak? Itu kira reject lah. As long dia tinggal candle saja dia reject. Tapi kalau dia tinggalkan body, itu kita kira sebagai breakout. Okay, kita tengok balik kita punya chart. Okay, so korang tengok balik EU ni. Okay, nampak tak? Dia cuba nak turun dan tengoklah apa yang dia akan lakukan. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok advance trend line, kita selagi mana nampak trend, kita tanda je. Okay, korang nampak tak kat sini? Point 1, point 2, point 3. So kat sini dia ada breakout. Ini kita panggil dia sebagai breakout. Okay, sebab dia terkeluar daripada kawasan trend line. Tapi ini kita panggil sebagai rejection ataupun fake breakout. Okay, sebab apa? Price masuk semula dalam kawasan trend line kita. So keadaan EU sekarang ni, dia akan cari semula kawasan support kat bawah ni. Okay, faham? Ini kita panggil sebagai fake breakout di M15. Okay, jelas ke tak jelas? Okay, jelas ke tak jelas? Ini saya punya penandaan lah. Okay, ini saya punya penandaan. So far, I need your feedback guys. Bo nak tahu feedback korang. Apa yang korang faham sekarang ni?
Okey. Untuk penandaan trend line okey, saya buat tolong korang saya tolong korang untuk penandaan trend line. Okey, untuk penandaan trend line. Sekejap Ada dua jenis. So untuk penandaan trend line ni, dia ada dua jenis. So dia ada shadow to shadow dan juga body to body. So kalau korang tanya Bo, korang Bo selalu pakai trend line yang macam mana? Bo akan ambil trend line shadow to shadow. Sebab apa Bo ambil shadow to shadow? Kita nak kurangkan risiko floating. Bila kita ambil shadow to shadow, kita lebih nampak kawasan itu rejection ke ataupun breakout. Okay, tak percaya kita tengok balik ke dalam kita punya mapping. Korang tengok. Korang tengok EU ni. Okay, ini adalah sampel terbaik untuk kita faham kita punya pembelajaran malam ni. Okay, kat sini, ini kita panggil candle breakout guys. Ini kita panggil breakout. Okay, ini kita panggil breakout. Kemudian, candle dekat sebelah dia ni, dia masuk balik tak trend line? Okay, dia masuk balik tak trend line kita? Okay, bila dia masuk balik, ini bermaksud dia buat fake breakout ataupun rejection. Sebab apa? Sepatutnya, bila dia sentuh trend line ni, dia naik semula. Tapi bila dia berada dalam kawasan trend line ni, itu yang kita panggil sebagai fake breakout ataupun rejection. Dia masuk semula untuk meneruskan trend yang sepatutnya. Dia mesti mencari support. Korang tengok EU ni. Breakout, rejection, price turun bawah. Okay, jelas tak? Kalau shadow masuk balik kawasan SNR, dikira rejection tak? Atau body yang masuk? Confirmation terletak pada body. Okay, confirmation everything terletak pada body candle. Kalau tinggal shadow, itu kita panggil sebagai rejection. Okay, fake breakout, yes. Fake breakout ni adalah rejection. Tengok kat sini. Fake breakout ni adalah rejection. Minum sikit. Okay, so far macam mana? Faham ke tak? Kalau dia fake reject tu, boleh sell tak sementara tunggu dia sentuh support? Yes, boleh. Okay, guys, kita malam ni kita tengok setup kita, kita buat secara live. Korang tengok balik. Nampak tak EU? Dia breakout and dia buat fake. Ini yang kita panggil rejection. Dia mesti cari balik semula kawasan support dia ni, guys. Jangan pening-pening. Okay? So dia mesti masuk semula. Korang tengok candle ni. Kita tengok M5 lah. Apa dia nak buat? Nampak? Dia mesti masuk semula. Jangan risau. Dekat sini, korang tanda lagi trend line. 1, 2 point kan? Tarik. 1, 2, 3. Tengok. Dia breakout tak? Breakout tak guys? Okay, saya tanya korang dulu. Kawasan ni breakout tak? Ini breakout tak? Jawab dulu. Breakout tak? Minta tolong respon guys. Bo tunggu korang punya feedback jap. Break kan? Okay. Nampak tak? Bila dia break, okay, kawasan dia breakout. Yes, breakout. So, bila dia breakout, candle sebelah dia ni, korang tengok body dia berada balik semula dalam trend line ke ataupun di luar trend line? Tengok, dia berada di luar trend line. Maksudnya dia akan menumpukan pada fokus untuk sell. Sebab apa? Ini dah ada kawasan breakout. Okay? Okay? Korang tengok ni. Ini kemungkinan dia akan cari semula masuk and then dia drop balik. Okay? Right. So, jelas ke tak jelas? Bo recommend entry masa pullback ada buy. Okay. Untuk entry, okay. Untuk entry, bila nak entry okay, Bo akan share. Sekejap guys.
Okay, jelas. Okay, dekat sini buatkan nota. Okay, bila kita nak entry. Okay, yang pertama, trend line. Point ketiga, buy and setiap kali kita jumpa point ketiga, tak kisah point tu sama ada uptrend ataupun downtrend, kita akan fokus untuk sell. Okay, manakala untuk breakout, kita kena tunggu pullback tu siap baru boleh entry. Jangan korang entry time pullback. Sebab apa? Ada potential pullback tu takkan siap dan dia akan terus fly balik, ataupun dia terus pandai lela balik. Itu adalah bahaya kalau korang entry time pullback yang tak siap. Okay, so sekarang kita balik semula, tengok chart kita. Okay, korang tengok, betul ke salah apa yang kita sembang tadi? Tengok, breakout, pullback, turun. Ini adalah contoh yang kita sembang pasal breakout. Korang kena faham ni. Sebab apa? Bila kita faham konsep ni, korang boleh entry dekat mana, bila masa sahaja. At least, senang kata, setiap kali korang filter, korang akan nampak setup. Itu cerita dia. Yes, breakout TL, retest, entry. Breakout SNR, retest, entry. Itu cerita dia. Kalau jumpa point 2 saja, lepas tu boleh tarik trend line tak? Boleh. Sebab kita yang penting dah ada point 1, point 2. Bila kita dah tanda point 1, point 2, pasti akan dapat point 3. Sebab apa? Point 3 ni, dia dapat selepas kita dapat point 1 dan juga point 2. Bo, kalau yang pasal compression macam mana? Okay, compression ni, compression ni adalah satu kawasan yang kita lihat. Contoh kita tengok pair. Okay, korang nak tengok pair apa? Kita try gold. Okay, compression, kita tengok. Okay, macam ni. Sekejap kita cari mana kawasan compression. Alamak, tak boleh. Sekejap, compress. Okay, ni. Okay, kat sini, kat bawah ni. Okay, kat bawah ni, ini adalah kawasan compression. Sebab apa? Kalau kita tengok, okay, high. So korang tengok bawah tanda. Betul tak? Bawah ni kita nampak, tarik. Okay, korang perasan tak? Kawasan ni, dia bila kawasan compression ni, dia akan buat bentuk segitiga. Itu yang kita panggil sebagai compression. Setiap kali kita nampak kawasan segitiga ni, inilah kita panggil compression. Yang mana dalam compression zone ni, kita tak tahu arah nak pergi mana. Yang penting semakin lama price tu semakin kecil. Okay, dia semakin halus and then berlaku breakout, boom, harga akan fly ataupun drop. Itu adalah compression. Okay. Okay, so jelas. So kita try GBP, JPY. Okay, kita buka dulu H1. Okay, contoh macam GJ. Okay, first thing first, tarik dulu trend line. Okay, nampak? Try rate. Ni pun boleh. Okay, kita ambil point 1, point 2. Okay, dekat point 3, ini adalah rejection. Ni adalah rejection guys. Dekat point nombor 3 ni adalah rejection. Nampak? Okay, korang nampak tak? Rejection sebab tak ada body, close di luar kawasan trend line. Ni H1 Kalau kita tengok F15, nampak? Ini kita panggil rejection guys. Jelas ke tak jelas untuk rejection? Bo dah tunjuk sampel lah ni. Kalau intraday, mapping kita H4, H1 dan juga M30. M15 pun boleh juga. Okay. Okay, Joshua Benjamin minta USD CAD. So kita akan mapping dulu USD CAD. Ha, tu dia. EU, UCAD fly kau. So kita tengok dulu H1. Okay, kenal dulu pasti kawasan-kawasan dia. Ni bawah ni kita close dulu high. Okay, kat sini tanda dulu trend line. Kita ambil dulu bawah, tu bawah. Ambil shadow tu shadow yang pertama. Kemudian ambil pula shadow atas. Shadow.
Yang kedua. And then dekat dalam ni kita nampak kawasan apa? Kawasan support dan juga resistance. Kita tukar line. Okay. Untuk cari kawasan support resistance, pada yang baru nak cari, korang kena cari kawasan berbentuk A ataupun berbentuk V. Okay, ini adalah kawasan support resistance. So macam kat atas ni ada satu. Okay, ada satu. Lepas tu kat sini ada lagi bentuk V. Lepas tu kat atas ni pun ada V. Okay, settle. Nampak? Price dia akan cuba cari kawasan support resistance ni. So bila kita tengok M15, korang nampak tak kawasan-kawasan ni sebenarnya bergerak dalam bentuk trend line. Okay, korang tengok. Sekejap. Okay, korang tengok drawing 1 2 3. Tengok, setiap kali 1 2 3 drop tak? Drop kan? Lepas tu kat sini kawasan ni tengah buat apa? Ini dia cuba nak buat breakout sekarang. Kalau dia close di luar kawasan ni, maknanya dia siap set up breakout lah. So bila dah ada breakout, fokus untuk apa? USD. Fokus pada buy. Tengok EU. Jatuh ke tak? Jatuh kan? Inilah cerita dia. Yes, okay. Bo nak sembang sekali lagi. Sejauh mana korang punya mapping H4, H1, daily, M30 is up to you guys. Tapi confirmation untuk entry korang kena cari di M15. Sebab apa? M15 ni dia adalah pembawa kepada time frame yang lebih besar. Kat situlah berlaku punya confirmation. Sama ada korang nampak breakout ke ataupun korang nampak kat situ dia ada rejection. So far faham tak? Korang kena faham konsep ni. Sebab apa? Bila Bo mapping dalam Telegram, korang mesti tertanya, asal asyik Bo tanda? Asal asyik Bo tanda pergi? Tanda pergi. Contoh macam malam ni kita terlepas sikit untuk EUR USD. Sebab apa? Bo tak tengok dekat dia punya resistance. Tapi dia still under control kita lah. Sebab baru dalam berapa belas pip. Baru dalam berapa pip je ni? Sikit je ni. Okay. Sikit je dalam 10 pip je. 15 pip je. Apa yang kita nak takut? Risiko, risk, reward kita ada kan? Just go with it. Okay. Tengokkan AUD USD. Okay, kita tengok AUD USD. AUD USD. Okay, untuk AUD USD, okay, kita akan cari dulu kawasan apa sekarang ni. Kita kena tengok dulu H4. Okay, untuk H4, kita tengok dulu kawasan support dan juga resistance dia. Pindahkan kepada time line chart. Bila jumpa line chart, cari horizontal line yang pertama. Okay. Lepas tu cari lagi. Mana lagi? Yang kedua. Okay, sekarang ni kita nampak price dah break yang first. So dia akan cari kawasan yang kat atas ni. So kita tukar balik, cari kawasan candle. So probability untuk AUD USD, price akan cuba cari di kawasan 0.7777 ni sebelum dia start turun. Sebab apa? Ini kawasan dia dah breakout guys. Ni kawasan dia breakout. Dekat sini resistance kan? Resistance bukan resistance, nampak? Dia break. So bila dia nak patah balik tu, dia nak menyiapkan dia punya pullback. Ni kita panggil break. Lepas tu dia akan ada pullback. Dia akan ada pullback. And then mungkin dia akan fly. Macam tu. Itulah cerita dia. Faham ke tak faham? Oh tak, ini saya guna trading view. Ini bukan MT4. Ini trading view. Tu je lah cerita dia. So far macam mana? Faham tak guys? Goal tadi saya dah buka dah. So guys, minta tolong untuk share lagi sekali. Untuk share dan juga komen. Apa yang korang nak tahu? Bo try baca ni sekarang ni. Rugi siapa tak entry. Lag lah guys. So kita take a break jap lah. Kita take break jap. So Bo nak cerita sikit. Okay, kalau ramai yang ada dalam live Bo malam ni adalah yang datang pada TikTok ataupun yang datang pada channel Telegram. Okay, make sure as long korang berminat ataupun korang ada macam eager untuk join Bo punya kelas VIP, korang register saja. Korang register and korang boleh join. Sebab apa? Yang penting ada modal untuk kita trade sama-sama. Bo suruh korang depo bukan kita nak makan duit apa, bukan. Kita nak trade sama-sama. So bila Bo ada duit, korang ada duit, kita depo, and then kita tahu buat apa. Kita mesti nak trade sama-sama. That's why I want to make some
private ataupun VIP group. So apa, kita nak share knowledge. Yang mana dalam VIP group Bo akan bagi mapping, kita akan bagi education, kita akan bagi signal. Kemungkinan siapa yang perform, Bo boleh bagi rewards, merchandise dan sebagainya. So why you don't take this opportunity? Okay, sangat rugi kalau korang lepaskan peluang apa yang Bo offer ni. Jangan fikir, alamak, aku ada duit lagi nak buat ni, tapi dalam masa yang sama korang pergi gatal tangan depo, and then korang trade loss. Bo dah cakap korang trade dengan Bo, tapi kalau korang rasa benda tu useless, just go with you lah. Tapi apa yang Bo nak share ni is kebaikan untuk kita bersama. Okay, faham? 50 USD tu depo okey ke? Okey je 50 USD. Tapi kalau siapa depo lagi besar, lagi cepat untung lah. Tu je cerita dia. Dan siapa yang mungkin boleh, siapa yang depo 100 USD ke atas, mungkin boleh bagi merchandise ke, kan. So korang tengok baju ni, ni adalah baju Zero Market. Bo pakai baju Zero Market. Cantik tak? Tengok. Ni adalah baju Zero Market, broker Zero Market. So korang kena ambil peluang ni. Apa yang Bo share, apa yang Bo bagi, korang kena ambil peluang ni. Untuk sebab apa? Sama-sama kita grow lah. Sama-sama kita grow. Itu yang paling penting. Alright? Apa kelebihan Zero Market? Okay, untuk kelebihan Zero Market ni, Bo tak boleh tunjuk lah kat sini, tapi mungkin korang boleh tengok dekat Bo punya Telegram. Okay, spread untuk Zero Market ni sangat-sangatlah halus. Sebab tu lah Bo sangat suka main dalam, ataupun sangat suka trade dalam Zero Market. Bo sebagai seorang trader memang nampak, ui, spread dia sedap tu. Tak payah nak takut apa-apa. Macam aku entry je lah, aku entry je. As long korang confident dengan korang punya mapping dan juga analisa, jalan guys, jalan. Jangan takut untuk langgar. Okay, copy trade tak buat ke Bo? Okay guys, Bo faham. Okay, ni kita sembang santai dulu It's not about education lah, kita sembang santai dulu. Okay, untuk copy trade, okay, Bo ada. Dan siapa yang nak join, minima 150 USD. Okay, tapi kalau korang nak income yang lebih besar, kena letak invest yang besar. Itu je Bo boleh cakap. 150 USD tu paling rendah lah. Tapi Bo tak saja sangat. Bo lebih suka kalau depo 200, 500, 1000. Sebab apa? Bila capital besar, gain ataupun return of investment dia pun lagi besar. Tapi yang penting, risiko terjaga. Sebab apa? Bo akan suggestkan penggunaan copy trade yang low risk dan juga medium risk. Kita takkan ambil high risk. Sebab bila high risk, bahaya. Okay? So kepada sesiapa yang tak ada account Zero ataupun tak ada account Zero Market, korang boleh DM Mahir Forex ni, ataupun korang boleh DM Bo dekat Telegram personal. Untuk Bo, cakap, Bo, saya berminat nak register Zero Market, boleh tak tolong? Lepas tu beritahu, saya nak depo 200 USD sebab saya nak dapatkan grow besar. Boleh, cari je Bo. Bo akan bantu korang, kita akan settlekan dengan korang. Okay? Tak ada masalah. Bo sanggup untuk bersusah untuk korang. Yang penting kita ikhlas lah. Bo ikhlas untuk bantu korang, dan korang pun kena ikhlas untuk merelakan diri korang dibantu. Itu cerita dia. Okay, ada yang tanya, copy trade tu apa? Okay, copy trade ni guys, okay, ni saja kita sembang jap. Okay, copy trade ni, cerita dia adalah untuk memudahkan orang yang mana dia ada duit tapi tak ada masa untuk trade. Yang kedua, orang yang banyak duit tapi dia nak cuba diversifykan dia punya duit. Sebab apa? Risiko yang banyak ni mesti profit lagi besar. Itu yang kena faham lah. Dan yang ketiga, copy trade ni adalah konsep dia, kita investor letak duit dalam kita punya account trading, dan kita set up kita punya account ni synchronize dengan account yang kita nak copy. Yang mana cerita dia copy and paste lah. Kalau manager A ni trade sell, account kita pun akan sell. Kalau dia buy, kita pun akan buy. Dia profit, kita profit. Kalau dia loss, kita pun loss. Win-win situation guys. Settle. Guys, XM, okay, Zero Market ni adalah Zero Market, it's not SM Zero Market, nama kita orang. Okay, Zero Market. So kita terima semua pelbagai jenis daripada segi banking. Okay, kita ada Malaysia punya bank, kita ada Indonesia, kita ada Brunei. Senang kata di Asian ni kita support semua sekali. Okay, so tak ada masalah lah. Okay,
Kalau korang nak guna kad debit ke credit card pun boleh. It's not a problem. Okay. Bila buka grup VIP Signal, okay, Z Oliver, Bo takkan buka grup Signal. Bo lebih suka untuk Bo sharing advance VIP dan juga mapping analisa. Itu adalah tujuan Bo. Bo nak buat sharing analisis dan mapping. Sebab apa? Bo nak buka mata korang supaya korang tahu kenapa kawasan ni buy, kenapa kawasan ni sell. Itulah Bo punya tujuan. Bo tak nak korang tiru bulat-bulat je. Alright. Bank kat Malaysia apa je? Semua bank Malaysia boleh pakai. Bank Islam, RHB, BSN, CIMB, Maybank, semua benda lah boleh pakai. Okay, sekarang ni kita cuba sembang pasal emosi sikit lah. Okay, okay, siapa dekat sini selalu MC angkat tangan? Siapa selalu MC? Minta tolong komen guys. Siapa dekat sini selalu MC? Kalau korang MC angkat tangan. Bo angkat tangan ni. Cepat, angkat tangan. Bo pun pernah MC dulu. Alamak, okay. So siapa MC, kita gang. Okay, dulu kita gang. Okay, so bila MC ni, korang masih lagi trade tak sekarang? Cerita dia. Masih lagi trade kan? Okay, bila korang dah MC tapi korang masih trade, itu menunjukkan yang korang ni betul-betul ada passion terhadap bidang trading. Dan percayalah, sesiapa sahaja yang mampu stay in dalam bidang forex trading ni selama 2 tahun, dia akan kekal untuk trade. Dan dia akan sentiasa memperbaiki dia punya kadar kebolehan trading untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jangan risau, MC tu adalah satu proses pembelajaran untuk kita sebagai seorang trader. Okay, ingat trader kat luar sana tu semua profit ke? Tak, diorang pernah melalui zaman kejatuhan, which is zaman MC lah. Sebab try teknik tu, try teknik ni dan sebagainya. Tapi at the end, kita akan back to basic semula. Tak kisah korang nak guna indicator ke, korang nak guna naked chart ke. Tapi kalau Bo akan guna naked chart lah, which is chart bogel, chart kosong macam ni. Yang mana kita akan tanda trendline dan juga SNR saja. Itulah chart bogel, chart kosong. Okay, itu je cerita dia. So jangan takut, jangan risau. Okay, InsyaAllah rezeki sentiasa ada bersama kita. Yang penting ingat, Bo ada bagi tahu korang yang mana dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain, which is apa? Kita kena beri sedekah dan juga kita ni kena kongsi manfaat yang kita ada untuk orang lain. Sebab apa? Ilmu ataupun apa kelebihan yang Allah bagi kat kita ni adalah tujuan dia adalah untuk berkongsi dengan orang lain. Kalau kita kedekut, Allah pun kedekut nak bagi kat kita. Kalau kita pemurah, macam-macam Allah boleh bantu kita. Betul tak? Ni sembang agama sikit pula. Gitu. Okay, tengok EURGBP. Okay guys, kita cuba tengok EURGBP untuk menyedapkan hati kawan-kawan kita. Okay, untuk EURGBP, tengok dulu H4 dia ada apa. Oi, macam tinggi lah, dia mau naik. Sekejap So kita tengok apa ada. So kat sini dia ada resistance. Jauh ni, kawasan ni clear. Memang dia nak buy je. Kawasan ni fokus buy. Nampak? Clear zone. Dia dah breakout. Kawasan ni dah break. Ni adalah resistance. Dan kawasan ni dah break. Nampak? Kawasan ni break. Dia dah buat pullback dah. Tengok balik dekat M15. Nampak? Kawasan ni dia dah break. Sekejap nampak? Kawasan ni resistance. Tengok dia dah break resistance. So dia akan fokus cari ke kawasan resistance yang nombor 1 atas ni. Dia akan cari kawasan ni. Okay, ini adalah untuk EG. Okay, ini adalah contoh support dan juga resistance. Kalau bentuk bawah ni, bawah ni kita panggil dia sebagai support. Okay, lepas tu kat atas ni bentuk V ni adalah resistance. Once dia break, nampak? Once dia break, dia akan balik semula. Ini adalah breakout. Yang mana resistance become support. RBS, resistance dia breakout menjadi support dan harga pun fly. Sama juga dekat ni. So kat sini dia ada resistance, breakout, tengok dia jadi support, dia pun fly naik atas. Itulah konsep dia SNR. Okay, so far jelas tak Bo punya penerangan malam ni guys? Harap membantulah. Bo harap Bo dapat membantu korang daripada segi mapping dan sebagainya ni. Okay,
So kita hampir live selama 1 jam. So sekarang pun dah pukul 10.30. Alright. So kepada yang nak tahu lebih lanjut tentang Bo Belfort dan juga teknik dan juga cara pembelajaran, korang boleh masuk ke dalam channel Bo Belfort. Okay. Minta tolong guys, korang tepek sikit link Bo Belfort dalam Facebook live ni. Right. So siapa yang betul-betul nak utilize apa yang Bo nak share, korang join lah Bo punya team. Okay, deposit $50 ataupun $100. Siapa depo $50 dapat join everything. Siapa depo 100, korang boleh dapat account ECN, spread halus gila. Lepas tu korang boleh dapat merchandise. Bo nak bagi ni, Bo nak bagi, mungkin korang boleh dapat macam-macam lah. Korang depo 100 dan ke atas lah. Kalau korang depo 1000, Bo lagi macam, oi terbaik dah korang. Macam tu lah. Okay, yang penting Bo akan share dan korang pun kena bagi korang punya komitmen lah. Kalau Bo je beria tapi korang tak ada nak beria, tak jadi juga. Itu macam tu. So macam mana guys? Alright. Okay. So far I think that's all for our class tonight. Okay. So Bo harap dengan perkongsian yang Bo dah share malam ni, okay, so Bo harap dengan perkongsian yang Bo share malam ni dapat membantu dan memperbetulkan gaya trading korang dan juga memberi penjelasan dan juga penerangan macam mana sebenarnya nak cari confirmation dan juga macam mana kita nak entry dengan tepat lah. Yang penting korang kena sabar untuk menunggu kawasan yang sepatutnya korang entry. Okay. So thank you so much pada 200, tadi saya nampak 230 lebih. Okay, 230 lebih yang join saya punya live malam ni. Saya nak ucap thank you so much guys sebab sabar dan juga sabar menunggu lah, sabar menunggu. So insyaAllah next time kita akan buat lagi. Tapi yang penting siapa join VIP memang banyak gila kelas lah saya boleh bagi. Sebab apa, korang akan bersama dengan Bo pun akan bagi full commitment untuk korang. So why not, kita ada win-win situation. Okay. So live ni Bo takkan delete. So korang boleh share lah. Korang boleh share, korang boleh pakai untuk korang gunakan bagi melihat bagaimana sebenarnya penandaan yang ada dalam Trendline dan juga SNR. Okay guys, so far selama sejam ni itu sahaja Bo nak sampaikan. Diharap di lain masa, di lain hari kita dapat berjumpa lagi. So saya nak ucapkan terima kasih dan juga saya doakan untuk korang semoga trade sentiasa profit lah. Amin, mudah-mudahan. Dan jangan lupa kalau korang nak fully utilize, jom register di Zero Market bersama Bo. Okay, korang register account bersama Zero Market dan juga Bo, macam-macam korang boleh dapat. Bo akan bagi education, boleh bagi merchandise dan sebagainya. Okay, so okay, tu Alif Irwan ada share Bo Belfort punya channel. So korang boleh masuk untuk tengok Bo punya TikTok videos, Bo punya penerangan dalam grup. Okay, so far Bo nak minta sedikit bantuan untuk korang bagi feedback. So far Bo Belfort Telegram channel ni membantu korang dalam trading ataupun tidak? Sila letak komen. Dia membantu korang ke tidak? I see. Kalau membantu, cakap membantu. Kalau tak membantu, cakap tak bantu. Alhamdulillah, terima kasih. So itu saja perkongsian Bo malam ni. Dia harap semua orang dapat trade elok-elok, jangan over trade, jaga emosi, jaga disiplin. So thank you so much guys. Right, I think we will see next time. Dan jangan lupa untuk follow Mahir Forex sebab live kita akan buat kat sini. Dan jangan lupa follow Bo punya Telegram. Dan jangan lupa untuk register account Zero Market bersama Bo Belfort. Okay, sebab macam-macam Bo akan bagi untuk korang. Okay guys, that's all for tonight. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and take care guys. Make sure jaga SOP, jaga kesihatan. Assalamualaikum.